Belanjawan defisit hutang negara bertambah. Belanjawan defisit di mana perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan telah menjadi kebiasaan selama 26 tahun. Apabila kerajaan membelanjakan lebih daripada yang diperoleh, negara terpaksa menambah hutang bagi menampung perbezaan tersebut. Situasi ini boleh diibaratkan seperti seorang bapa yang bergaji RM5,000 tetapi terpaksa membelanjakan RM5,500 untuk keluarga setiap bulan, menyebabkan hutang bertambah sebanyak RM500 setiap bulan. Meskipun analogi ini mudah, keuangan negara lebih kompleks dan memerlukan langkah pengurusan yang berhati-hati. Kali terakhir Malaysia mencapai belanjawan surplus adalah ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan Menteri Keuangan, iaitu dari tahun 1993 hingga 1997. Ketika itu, pendapatan negara melebihi perbelanjaan menunjukkan kemampuan pengurusan keuangan yang cekap. Namun selepas tempoh tersebut, defisit kembali berulang dan membawa kepada peningkatan hutang negara. Kerajaan Madani kini sedang berusaha menurunkan defisit sedikit demi sedikit. Pada tahun 2022, defisit berada pada 5.8% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK bersamaan RM99.5 bilion. Ia dijangka turun kepada 5%, iaitu sebanyak RM91.4 bilion pada tahun 2023 dan seterusnya kepada 4.3%, iaitu RM85.4 bilion pada tahun 2024. Matlamatnya adalah untuk mencapai defisit sekitar 3% hingga 3.5% pada tahun 2025 sambil meningkatkan KDNK untuk menambah hasil negara. Usaha ini telah meningkatkan keyakinan pelabur, menyebabkan pengukuhan nilai ringgit, peningkatan di Bursa Malaysia serta kenaikan penarafan kredit antarabangsa daripada agensi seperti Fitch dan JP Morgan. Selain itu, analisis positif dari firma keuangan seperti Nomura turut menunjukkan keyakinan terhadap langkah kerajaan dalam mengurangkan defisit. Walaupun pengurangan defisit adalah matlamat yang baik, langkah drastik untuk menurunkan secara mendadak boleh memberi kesan negatif terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hutang yang matang tetap perlu dibayar, manakala perbelanjaan penting seperti pembangunan dan subsidi tidak boleh dikurangkan secara drastik tanpa memberi kesan buruk. Tambahan pula, hasil semasa negara masih belum mencukupi untuk menampung keseluruhan perbelanjaan. Ada pihak pembangkang yang menyarankan agar kerajaan menghentikan penambahan hutang RM92.9 bilion tersebut. Namun persoalan timbul, daripada mana RM92.9 bilion itu hendak dikurangkan? Adakah ia daripada subsidi, pembangunan atau program lain yang sangat diperlukan rakyat? Malah defisit semasa negara juga adalah sekitar jumlah tersebut, menunjukkan cabaran sebenar dalam menyeimbangkan belanjawan. Sekiranya pengurusan keuangan kerajaan Madani dapat mengawal ketirisan dan rasuah dengan berkesan, tidak mustahil Malaysia dapat mencapai belanjawan surplus semula selepas hampir 30 tahun. Dengan lebihan pendapatan, negara boleh mengurangkan hutang sedia ada yang kini telah mencapai RM1.173 trilion, selain mengurangkan beban faedah yang perlu ditanggung. Hutang besar seperti 1MDB juga perlu diselesaikan, di mana sukuk yang berkaitan akan matang pada tahun 2039. Usaha kerajaan dalam pengurusan keuangan dengan berhemah bakal menarik lebih banyak pelaburan dan memperkukuh ekonomi. Apabila penarafan kredit negara semakin baik, kos untuk meminjam bagi tujuan pembangunan juga akan lebih rendah kerana dianggap kurang berisiko. Ini bukan sahaja mengurangkan beban hutang, malah memastikan generasi akan datang tidak menanggung hutang yang tinggi akibat perbelanjaan kita hari ini. Pada masa yang sama, lebihan pendapatan boleh digunakan untuk pelaburan dalam sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur dan kesihatan yang akan memberi manfaat kepada rakyat secara menyeluruh. Kesimpulannya, usaha mengurangkan defisit secara beransur-ansur adalah langkah yang bijak dalam memastikan kestabilan ekonomi jangka panjang.
Walaupun cabaran besar masih menanti, pengurusan keuangan yang baik mampu membawa Malaysia keluar dari belenggu hutang dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah untuk generasi akan datang.